Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera, salam wawasan kemakmuran bersama 2030, hashtag JPN Melaka jenama kerajaan nombor 1. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kepada guru, para murid yang dikasihi, hari ini saya ingin mengulas serba sedikit tentang program rintis Smart Classroom Management yang telah berlangsung selama 2 minggu dari 13 Jun 2022 sehingga 24 Jun 2022 yang lalu. Jadi dalam program rintis ini 3 sekolah yang telah dilibatkan sebagai program rintis dan di dalam program rintis ini iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil, Sekolah Kebangsaan Demang Husin dan juga Sekolah Kebangsaan Paya Rumput. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 2 subjek yang telah diberikan fokus iaitu subjek bahasa Melayu dan juga subjek bahasa Inggeris. Jadi selama 2 minggu ini perjalanannya berjalan lancar dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga sekolah, kepada semua pegawai dan juga semua kepimpinan jabatan yang telah memberikan sokongan dan juga memberikan kerjasama yang cukup baik. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif untuk program rintis ini ada 6 perkara, iaitu yang pertama kita berfokuskan untuk menangani isu beg berat dengan cara menggunakan gadget dan memberi peluang kepada murid untuk membawa tablet ke sekolah. Dan yang kedua ialah untuk menggalakkan guru-guru menggunakan pelantar delima dalam pengurusan kelas dan juga pengurusan PDPC, dan juga sebenarnya adalah pengurusan pemantauan oleh dan juga bimbingan oleh pegawai-pegawai menerusi Google Classroom, yang mana pegawai-pegawai boleh melihat dan meneliti perjalanan kelas tersebut secara atas talian. Dan yang ketiga ialah untuk memudahkan guru untuk menguruskan evidence ataupun menyimpan evidence dan juga hasil kerja murid ataupun hasil ujian murid dan juga latihan yang telah diberikan. Jadi yang seterusnya ialah yang keempat, menggalakkan murid-murid menggunakan pelantar delima ataupun Google Classroom di dalam proses membuat carian maklumat dan juga mendapatkan bahan-bahan pengajaran dan bahan-bahan pembelajaran untuk mereka. Dan yang kelima adalah kita menumpukan kepada pelaksanaan dan penggunaan Google Classroom secara total untuk kegunaan di dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti malah diskusi di kalangan murid dan antara komunikasi antara guru dan juga murid menggunakan Google Classroom. Saya dengar nak buat Google Classroom ni guna untuk sejarah. Rasa macam lagi seronok sebabnya sejarah kita boleh pakai ada nota kita bagi. Kalau yang bahasa Melayu ni dia jadi seronok, kita banyak part, banyak bahan kita boleh bagi, contoh dengan ulasan, dengan karangan, dengan tata bahasa. Dengan tata bahasa kita boleh buat soalan yang objektif. Yang dengan bahasa Melayu ni rasa itu yang lepas satu hari cuba benda baru. Ini budak edit kat slide, ini budak edit dekat dokumen, ini budak boleh buat slide sendiri. Jadi dia orang kadang-kadang, cikgu hari ni jumpa hari ni slide ni kita boleh buat lah cikgu. Okey, buat sama-sama. Tapi kadang-kadang ada part teknikal yang kita tak sangka, dia akan jadi maknanya itu pembelajaran kita jugalah. Kita boleh baharukan benda tu. Kita lain kali kita dah silap situ, kita dah tak boleh buat kat situ. Itu yang rasa macam seronok ada Google Classroom. Dari segi hybrid classroom, murid-murid yang tidak dapat hadir ke sekolah di atas sebab bencana alam ataupun mungkin kurang sihat ataupun mempunyai kekangan-kekangan yang lain dapat mengikuti pembelajaran secara maya menerusi platform Google Classroom bersama dengan guru-guru mereka. Jadi ini adalah satu kekuatan. Dan yang keenam adalah memberi peluang kepada ibu bapa untuk melihat potensi anak masing-masing serta dapat melihat apakah aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh guru mereka kepada anak-anak, dan secara tidak langsung mereka juga dapat mengikuti perkembangan
perkembangan pembelajaran anak-anak masing-masing secara atas talian, dan juga mereka dapat membimbing anak-anak mereka di rumah. Jadi itulah 6 objektif yang telah kita gariskan di dalam pelaksanaan program rintis Smart Classroom Management yang telah dilaksanakan, dan alhamdulillah sebagai rumusan program ini berjaya mencapai objektifnya, dan insya-Allah kita berharap untuk dikembangkan kepada sekolah-sekolah yang lain di dalam negeri Melaka, supaya kita dapat memberi peluang dengan lebih luas kepada murid-murid kita untuk melaksanakan aktiviti, melibatkan diri secara total di dalam PDPC, dan juga mengadakan satu transformasi pendidikan yang lebih baik, iaitu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedia ada untuk memberikan mereka pendedahan bagi pendidikan digital. Jadi itu saja sebagai perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga kita dapat bekerjasama pada masa akan datang untuk kebaikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.